Salam. Okey, boleh dengar Okey, sekarang kita akan sambung kuliah kita tentang tajuk yang ketiga ialah tentang penyusuan. Penyusuan iaitu anak menyusu daripada seorang ibunya lah. Okey, penyusuan dari segi bahasa adalah menghisap dan meminum susu ibu. Maksudnya seorang anak itu kita bincang dari sudut bahasa adalah bagaimana anak itu minum susu ibu sehingga dia menjadi anak susuan. Dari segi istilahnya ataupun dari segi perbincangan fiqhnya, susuan adalah satu perbincangan tentang perbuatan meminum susu seseorang wanita atau tentang keadaan susu yang masuk ke dalam perut seorang budak sehingga susu tersebut menjadi darah daging dan mengesani otaknya. Maksudnya seorang budak itu ataupun seorang anak itu membesar dengan meminum susu ibu tersebut sehingga susu itu menjadi sebahagian daripada dirinya. Sebab itu kita kata dalam bahasa Melayu kalau kita bincang tentang anak susuan ni ialah kita kata, oh ini darah daging saya. Darah daging daripada mana? Daripada susu lah. Kalau dari seorang ibu itu, seorang anak kepada ibu itu, darah daging dia adalah daripada susu yang dia menyusu dan dia membesar dan sebagainya. Sebab itu susuan penting dalam kekeluargaan Islam ataupun dalam perbincangan munakahat kerana ia akan membentuk satu keturunan, satu silsilah dengan si ibu yang menyusu. Sama ada keturunan itu, silsilah hubungan itu dalam bentuk ketaatan, maksudnya wajib taat kepada seorang ibu dan dosa besar akibat derhaka kepada ibu. Dan seterusnya hukum dari sudut perkahwinan. Adakah boleh dikahwini ibu tersebut atau bagaimana? Okey, itu yang kita akan bincang lanjutlah dalam bab penyusuan ini. Okey. Apa hukum susuan? Apa hukum susuan? Harus walaupun bukan kepada anak kandung. Maksudnya seseorang itu boleh ataupun kita kata harus menyusukan kepada sesiapa saja. Itu hukum asal. Susu seorang ibu tu dia harus, dia halal. Dia tak kata susu tu asalnya haram. Maksudnya jika anda seorang wanita ada susu, anda nak pergi menyusu anak jiran. Tiba-tiba ketuk pintu, Assalamualaikum, saya datang ni nak bagi susu, contoh. Apa hukum dia? Harus, tak ada masalah. Sebab susu tu hukum dia suci. Suci harus, siapa pun boleh menyusu. Tak ada masalah. Tidak kita kata, ni susu mak aku, kau jangan minum. Tak ada. Tak. Sebab itu seorang wanita yang ada susu, maksudnya dia sedang menyusukan anak dia, maksudnya dia punya susu dia tu keluar, dia jumpa seorang budak menangis tepi jalan, budak yang kena buang ke katakan tak, kena buang ke menangis, tak tahu nak buat macam mana, dia pun bagi susu dia. Apa hukum dia? Harus. Sebab tu kalau anda tengok sejarah Islam pun, tak? Zaman Rasulullah, budaya orang Arab, dihantar anak dia ke kampung-kampung untuk disusukan. Kerana susu itu harus. Sesiapa saja boleh menyusukan. Cuma itulah yang dibincangkan dalam hukum ialah ibu yang menyusu itu akan jadi ibu susu. Itu yang penting kita tahu kerana dia akan membawa kesan dari segi hubungan lah, aurat, kahwin dan sebagainya. Sebab itu ulama pada hari ini, ulama-ulama terkini dia memakruhkan susu. Menyusu sebebas-bebasnya tu makruh. Bukan haram lagi tapi makruh. Sebab apa? Sebab kita takut nanti tak tahu siapa anak susu, kan? Contohnya dia jadi pengasuh di taska ke, dia jadi asuh budak. Dia suka je susukan. Sesiapa yang dia jumpa dia bagi susu. Budak lah maksud saya. Jadi kita ditakuti mungkin setahun dia jadi pengasuh, dia jadi babysitter, dia telah menyusukan seorang budak itu. Dan budak itu kalau setahun anda bayangkanlah tak berapa kali susu kan? Kalau kita kata mazhab Syafi'i 5 kali susu, 5 kali kenyang tu dah jadi anak susuan. Maksudnya jika setahun lebih daripada anak susuan lah. Jadi kita takut nanti anak si pengasuh tadi akan berjumpa dengan si baby susu tadi pada masa depan 20 tahun akan datang dan bercinta dan nak kahwin. Itu ada isu, ada masalah kerana mereka adalah adik-beradik susuan.
Itu yang dalam perbincangan hukum susuan kita bincang supaya kita dapat elakkan berlakunya kes salah, perkahwinan fasad, perkahwinan yang batal, perkahwinan yang tak sah, iaitu perkahwinan antara adik-beradik susuan. Akibat tak sedarlah, akibat tak tahu, tak perasan, mereka telah berkahwin dengan saudara susuan masing-masing. Dan penyusuan ini adalah hak ibu dan bukan wajib, melainkan terpaksa. Maksudnya ibu dia boleh tak mahu. Dia kata kat suami dia, abang saya tak mahu susukan anak. Tak apa. Dia adalah hak ibu. Sebab pundi susu itu adalah hak dia, kan? Dan bagi suami adalah mencari nafkah. So kalau ibu sendiri tak mahu susukan, dia kata abang cari susu lain lah, susu lembu ke susu kotak ke. So suami kena pergi belilah susu Dutch Lady ke Enlin ke apa semua ke, kena beli untuk si anak. Itu tanggungjawab si ayah. Even dalam satu ketika si ayah, kalau ibu kata boleh saya susukan, kena bayar. Maksudnya si ayah boleh bayar jika si ayah tu mampulah, duit berjuta-juta lah. Kalau duit tak cukup-cukup makan tu tak patutlah, kan? Melainkan terpaksa. Terpaksa ni maksudnya dalam keadaan tertentu tak ada dah orang yang ada susu. Hanya dia seorang je yang ada susu dan budak itu kelaparan, keboloran dan sebagainya. Hakim, mahkamah boleh mengarahkan si ibu supaya menyusukan. Itu dalam keadaan yang terpaksa lah. Berdasarkan dalil-dalil yang kita sebut ni adalah berdasarkan dalil juzuk 65 ayat 6 yang berbunyi wa in ta'asartum, bukan juzuk tu, surah yang ke-65 ayat 6. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika kamu merasa sukar, ta'asartum ni daripada perkataan usri, susah, sukar. Jika kamu ada rasa kesukaran, kesulitan, fasaturdi'u lahu ukhra, maka bolehlah bayi itu disusukan oleh orang lain. Di sini menunjukkan tak wajib. Tak wajib. Jika suka, jika dia rasa dia suka, mungkin dia sakit, mungkin dia tak selesa, mungkin dia apa-apa, maka anak itu boleh disusukan oleh orang lain. Jadi di sinilah ulama mengeluarkan hukum bahawa menyusukan itu adalah tidak wajib pada seorang ibu. Dan dalil surah Al-Baqarah ayat 233, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Jika kamu mahu menyusukan anak-anak kamu, fala junaha 'alaikum. Jadi tidak berdosa pada kamu. Jadi ayat ni kalau kita gabungkan, jika kamu nak menyusu tak berdosa, jika kamu rasa suka, boleh orang lain susukan. Bermaksud kalau kita gabung maksud ayat ini, dia membawa maksud susu itu tidak wajib, harus dan boleh disusukan oleh orang lain. Melainkan tadi, dalam keadaan yang darurat. Okey. Itu dari segi hukum susuan. Maksudnya suami tak boleh paksa pada isteri lah dari segi hukum asal lah. Melainkan tak patut sangat lah. Kita lihat patut menyusu ni tak menyusu dah. Okey, itu dari segi kesihatan lain lah. Okey, kaedah susuan. Kaedah susuan ialah kita nak lihat dari sudut bagaimana nak tentukan susu itu adalah masuk ke dalam perut seorang bayi itu dianggap anak susu. Itu kita kata kaedah susuan, ataupun fokus saya di sini adalah saya nak ceritakan bagaimana susuan itu dikira sebagai anak susu. Ini kita ambil pandangan mazhab Syafi'i lah. Wasa'utu kaghada'i wal waju kadzalika. Makna as-sa'ud an yusabbal laban fi anfihi min ina'in aw ghairuhu. Makna as-sa'ud itu iaitu menuangkan susu. Yusabbal laban, dia menuangkan susu fi anfihi, dalam hidung budak itu, min ina'in, berdasarkan bekas, macam dia tuang ikut cawan ke, aw ghairuhu, maksud aw ghairihi, daripada wire kan. Hari ni orang masuk hospital, kadang-kadang budak yang masuk incubator ke apa, dia masuk susu daripada botol tu, dia masuk ikut hidung kan, dan kemudian ke perut. Itu salah satu bentuk susu masuk dalam badan. Wal waju an yusabba fi halqihi, iaitu dimasukkan susu di halqum dia. Halqum ni leher kan, ada setengah budak tu yang ada sakit ke apa, ditebuk leher, masuk wire, masuk susu kan. Fi halqihi sabban min ghairi thadi, iaitu memasukkan itu bukan melalui sadi. Sadi ni puting susu lah, ataupun apa kita nak panggil, tempat susu si ibu tu. Dia tak direct daripada tempat susu ibu tu, tapi dia melalui wire.
kan susu ibu, dia perah susu dia masuk dalam botol ke apa, kemudian lalukan susu itu ikut wayar masuk ikut hidung ataupun ikut apa ni, halqum. Halqum ni apa, leher. Jadi Syafi'i kata wasa'u ka qada'i wal waju' wa kadzalika. Jadi masuk ikut hidung ke, masuk ikut tengkok ke, ikut leher ke, asalkan susu itu masuk dalam perut seorang budak, dianggap itu juga adalah proses susuan. Nampak tak? Itu kata pandangan ulama lah. Bukan bermaksud kita kata anak susu ni mesti dia minum susu ikut apa ni, pundi susu ibu je. Tidak. Maksudnya dia mesti bertenggek di badan ibu dia minum susu, itu kita panggil menyusu. Tidak begitu saja. Dia juga adalah dianggap menyusu dengan cara masuk ikut wayar ataupun masuk ikut tiub ataupun apa sajalah. Jadi seorang budak dianggap anak susu apabila susu itu masuk sedemikian. Apabila masuk je susu ibu, maksudnya maqasid syaraknya ataupun maksud syaraknya ataupun tercapai matlamat susuan itu adalah apabila asalkan selagi mana, saya nak guna ayat apa ni, susu tu duduk dalam perut budak itu, masuk dalam badan budak itu, menjadi darah daging budak itu kita anggap sebagai anak susuan. Cara mana pun masuk itu tidak diambil kira. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ghada'a, tidaklah penyusuan itu illa ma syaddal azam, melainkan apa yang menguatkan tulang, wa ambatallah, dan menumbuhkan daging. Maksudnya selagi mana susu yang masuk dalam tubuh itu boleh menguatkan tulang, maksudnya membesarkan tulang, menumbuhkan daging, menjadi seorang manusia membesar. Kalau kita tengok anak-anak kita, anak saudara kita, semakin lama semakin besar kan, hanya minum susu saja, maka itu dianggap kejayaan susu lah dalam badan dia, dan itulah kita panggil proses penyusuan. Maka anak itu secara tak langsung akan menjadi anak susuan. Okey, ulama juga bincang bagaimana jika buat makanan atau air haram. Imam Syafi'i kata haram, tapi yang lain tidak. Contohnya dia buat kek, ni musim raya ni, dia buat kek batik ke, kek batik buat susu tak? Saya pun tak tahu. Dia buat kek ke, dia buat air ke, nak buat air apa, bandung tak ada susu, dia pun suruh isteri dia perah susu. So kalau ikut Syafi'i haram lah, sebab susu ni special lah untuk anak kan. Manakala suntik tak haram. Ini dari segi memasukkan susu lah dalam badan. Okey. Tapi bagi saya yang penting kita nak bincang hari ni adalah susu yang diminum oleh anak lah. Susu yang dibuat lain tu lain lah. Cuma tidaklah diguna sewenang-wenangnya lah. Okey, kesan hukum. Kesan hukum yang pertama tadi, suami tak boleh paksa lah, sebab bila kita kata hukum menyusu itu harus, tidak paling common pun dia pergi dekat makruh kan. Jadi suami tak boleh paksa lah, malah isteri tak boleh dikatakan nusyus. Kalau kita kata okey, awak mesti susukan anak kita juga, tidak berdosa, tak boleh dikatakan nusyus lah. Melainkan dalam keadaan yang darurah, yang sangat perlu. Susu tak ada, kedai tak jual, semua orang PKPD, PKPD, tak boleh keluar rumah, Jabatan Kebajikan Masyarakat hantar pun beras dengan ikan bilis je, susu tak ada, yang tu kena paksa lah. Tapi dalam keadaan yang bebas, kat kedai pun banyak berten-ten susu, maka suami tak boleh paksa. Itu dari segi kesan hukum. Jadi suami-suami kena ingat lah, bila anda kahwin nanti, kalau seorang isteri kata dia nak jaga badan dia tak mau susukan, maka tak boleh paksa lah. Tapi ingat, susu adalah satu proses apa kita kata, proses untuk yang elak anak tu, penjarangan anak yang paling baik. Okey, yang kedua, suami wajib bagi upah susu jika dia mampu. Jika dia mampu. Sebab tu mungkin nafkah suami kat isteri ni bukan sekadar pakaian tak. Perkhidmatan isteri pada suami tu ialah termasuklah perkhidmatan dia bagi susu ke anak, melahirkan anak dan sebagainya. Jadi suami yang berkemampuan, dia wajib bagi upah susu. Dan yang ketiga, kesan hukum yang paling kita fokus di sini ialah anak itu akan jadi anak susuan. Okey. Dia sebenarnya isu anak susuan ni tak jadi isu sangat ataupun tak jadi masalah jika anak tu anak kita, anak kandung kita. Tapi yang jadi isunya bila seorang itu dia menyusukan anak orang lain. Yang saya kata tadi, jika dia jadi pengasuh, anda nanti bekerja suami isteri, hantar anak kepada pengasuh, hantar dekat tadika, tiba-tiba makcik tadika ke adik ke tadika tu ke menyusukan anak kita.
Itu bahaya sebab dia akan menjadikan satu kes iaitu haram nikah dengan dia anak itu. Anak kita itu haram nikah dengan dia dan halal khalwat lah, maksudnya dia bolehlah berdua-duaan contohnya. Tak, sebab dia dianggap anak susuan. Kalau dia susukan anak dia susukan anak kita dan anak dia itu menjadi adik-beradik susuan dan boleh khalwat. Okay. So dia ada masalah anak susu dengan keluarga ibu susu lah. Jadi anak susu daripada keluarga ibu susu. Katakan ibu susu itu adalah makcik tadika lah. Katakan makcik pengasuh yang mengasuh anak kita. Apabila ibu susu itu memberi susu pada anak kita, anak-anak dia seramai mana pun anak dia akan jadi adik-beradik susuan. Itu yang jadi besar itu keluarga itu. Jadi keluarga ibu susu itu dia mempunyai kaitan dengan anak susuan tersebut. Dari segi larangan untuk berkahwin dan sebagainya. Dan juga hubungan ibu susu dengan keluarga anak susu dari segi keharusan nikah. Ialah yang penting kita nak tengok bagaimana larangan itu. Nanti kita tengok jadual. Ini berdasarkan firman Allah SWT. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minal rada'ah. Larangan daripada berkahwin ialah wa ummahatukum allati, dan ibu-ibu yang arda'nakum, yang menyusukan kamu. Maksudnya tak boleh kahwin dengan ibu susu sekalipun ibu susu itu beza umur katakan 15 tahun saja. Contoh. Wa akhawatukum minal rada'ah, dan saudara-saudara perempuan yang sama-sama menyusu dengan kamu. Contohnya kalau anak kita lelaki, haram kahwin dengan saudara perempuan, anak kepada makcik tukang susu itu. Dan Nabi bersabda, qala inna rada'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya haram kerana susuan ini adalah seperti juga haram kerana hubungan darah daging, hubungan kerabat, hubungan adik-beradik. Kalau adik diharamkan kahwin dengan kakak, kan? Abang diharamkan kahwin dengan adik. Begitu jugalah dalam susuan, seorang adik susuan haram kahwin dengan abang susuan, kakak susuan dan sebagainya. So kesannya sama. Sebab itu dalam perkahwinan, dalam hukum fiqh kita sangat mengambil berat tentang hubungan akibat susuan. Okey, cuba anda tengok jadual saya ni. Okey, jadual saya ni anak susuan ini apabila dia menyusu dengan ibu susu, ini ibu susu, maka anak ini haram dia kahwin dengan usul, maksudnya mak ataupun bapa kepada ibu susuan tersebut. Dia haram kahwin dengan adik-beradik ibu susu, dan dia haram kahwin dengan furuk ni anak cucu kepada ibu susu. Tetapi adik-beradik kepada anak susuan ini okey bermaksud dia boleh kahwin dengan siapa-siapa daripada keluarga ibu susu sekiranya dia tidak menyusu dengan ibu susu. Ibu bapa anak susuan boleh kahwin dengan semua keluarga ibu susu jika mereka ni tak menyusu dengan ibu susu. Yang menyusu saja, iaitu budak ini saja yang hukum dia haram kahwin dengan usul, dengan hawashi, dengan furuk. Tetapi keturunan daripada anak susu ini, keturunan dia ke bawah, anak dia ke cucu ke, haram kahwin dengan semua daripada sebelah sini. Sebab itu ulama kata wahyu harimul labanul mayyitah kama yuharrimul labanul hayyah li'anna laban la yamut. Asalkan dia minum susu, maka haramlah dia dengan dari segi perkahwinan, dari segi hubungan dengan keluarga sebelah ibu susu. Itu kita panggil mahram. Mahram bermaksud orang yang diharamkan kahwin. Sekalipun susu yang diminum itu susu daripada orang yang telah mati. Wa yuharrimu labanul maitah. Diharamkan susu daripada seorang yang mati, kama yuharrimu labanul hayyah, sebagaimana diharamkan susu daripada orang yang hidup kerana susu tidak mati. Berlaku ke orang yang minum susu daripada susu orang yang mati? Ada. Pernah berlaku dalam kes di Malaysia, kalau tak salah saya ada satu kes yang bila ibu dia mati meninggal, yang ibu yang baru bersalin dah meninggal dan si bapa belum balik kerja, anak dia menangis sambil menyusu dengan mak dia yang baru meninggal kerana pendarahan yang lebih. So masih boleh berlaku. Sebab itu susuan ini adalah sangat penting membentuk hubungan susuan. Okey, syarat susuan, hubungan penyusuan ini dia akan melahirkan mahram. Mahram maksudnya hubungan yang haram tadilah yang saya kata.
So siapa yang akan menjadi mahram akibat penyusuan ni? Dia ada syarat dia lah. Pertama, usia bayi tu kurang daripada 2 tahun. Usia bayi tu mesti kurang daripada 2 tahun. Jika bayi tu yang menyusu tu umur dia 30 tahun, dia tak jadi anak susuan. So anak susuan dia mestilah usianya bawah 2 tahun. Berdasarkan firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Dan ibu-ibu yang menyusukan anak mereka 2 tahun genap. Dan disebut oleh hadis juga, ruwiya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma kana fil haulain. Tidaklah penyusuan itu melainkan yang menyusu dalam tempoh 2 tahun. Fil haulain, haul 2 tahun. Haul setahun, haulain 2 tahun. Jadi syarat yang pertama ini bermaksud seorang suami pula dah. Seorang anak susuan itu hanya dikira anak susu apabila dia berusia bawah 2 tahun. Jika yang menyusukannya itu 20 tahun ke atas, 30 tahun ke, 10 tahun ke, dia tidak kira anak susu. Sebab ini berlakulah apabila ada pelajar pernah tanya saya, jika suami isteri dia melakukan hubungan bersama, kemudian tiba-tiba dia menyusu isterinya, nanti dia kata dia jadi anak susu. Tidak, tidak dikira anak susu. Kerana dalil inilah, dalil ini haulain, 2 tahun. Dan suami tidak haram dikiaskan pada jima' yang menghasilkan anak dan susu, kedua-duanya punca suami juga, maka suami tidak dikiralah sebagai orang kata sebagai anak susu kepada isteri, yang tidak dikira. Yang kedua syaratnya adalah 5 kali kenyang. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i lah, 5 kali kenyang. Ada berbeza pandangan, tetapi Syafi'i memilih 5 kali kenyang kerana lagi confirm lah. Memang masuk susu tu betul-betul dalam perut budak tu lah kan. Ini berdasarkan hadis Aisyah riwayat Muslim, ardi'i saliman khamsa rada'at fayahrumu bila baniha. Aisyah kata, aku telah menyusukan Salim selama 5 kali susuan. Maksudnya 5 kali susuan ni 5 kali kenyang lah. Bukan susuan ni maksudnya dia hisap dia lari, tak. 1 kali susuan bermaksud dia hisap sampai kenyang. Kalau dia hisap dia lari, dalam tempoh setengah jam tu dia hisap dia lari, kita kira sekali lah. Sampailah dia kenyang, dia tidur. Itu kita panggil 1 kali kenyang. La tahrumu ghada'ah au ghada'atan au masah au masatan. Tidak haram dengan sebab dia sekali hisap, sekali susu, kemudian dia lepas 2 kali, dia lepas 3 kali, 1 kali hisap dia lepas, 2 kali hisap dia lepas, itu tidak. Maksudnya dia hisap dia lari, tapi tak kenyang. Tu kita tak panggil. Maksudnya kenyang tu macam mana nak kira? Kenyang itu kita kira berdasarkan adat lah. Adat dia kita nampak dia hisap beberapa kali dan kemudian kita nampak dia okey, dia tak makan lah, lepas tu dia tak meriau dan sebagainya, dia tak nangis lagi, maka itu dianggap kenyang. So kita kira sekali kenyang. So kita kira itu adalah berdasarkan kepada penelitian lah seorang ibu dan sebagainya lah. Okey, ingat susuan ada 2 syarat. Pertama, usia kurang daripada 2 tahun. Yang kedua adalah 5 kali kenyang. Maka dia akan jadi anak susuan. Dan saya kata tadi, ulama berbeza khilaf pandangan tentang maksud tentang bilangan susuan itu. Berapa kali kenyang itu. Kalau ikut Abu Hanifah, Malik, Auza'i dan Ahmad, dia kata sekalipun 1 kali kenyang dah kira susuan. Kalau ikut mazhab Perlis pun macam tu. Mazhab Perlis dia kata sekali kenyang pun dia dah jadi darah daging, sebab dia bermaksud wa ummahatukum allati arda'nakum. Ibu-ibu yang menyusukan kamu. Berdasarkan ayat itu umum, dia kata selagi mana ibu itu susukan anak itu dia tak cakap berapa kali kenyang. Kalau dalam ayat Quran lah, bagi golongan yang berpegang pada umumnya ayat, dia akan kata asal susu je, budak tu tak muntah, kira dah anak susu. Cuma kalau kita tengok hadis tadi, dia memisahkan berdasarkan kepada bilangan. Hadis riwayat Bukhari yang Nabi memisahkan isteri daripada suami dengan semata-mata akuan wanita berkulit hitam. Ini ada kisah apabila wanita tu dia mengaku dia ibu susu kepada 2 orang budak yang dikata arda'tukuma, aku telah menyusukan. Ini ada satu hadis. Jadi mereka berpegang dengan hadis ni yang kata asalkan dia menyusu dia dah jadi ibu susu.
Tapi pandangan Zahiri, Ibnu Munzir, Abu Thur dan Ahmad dia kata mesti 3 kali kenyang. Dia berdasarkan hadis Muslim tadilah yang saya baca awal tadi, la tuharrimu ghad'ah aw ghad'atan. Tidak haram seorang budak itu dengan sekali susu atau 2 kali susu. Awil massah awil massatan, dengan 2 kali atau 1 kali atau 2 kali hisap. Bermaksud 3 lah. Sebab situ disebut sekali atau 2 kali. Sekali atau 2 kali bermaksud 3 kali. Itu pandangan Zahiri yang menghukum berdasarkan zahir. Manakala Syafi'i, Ahmad, Atha, Tawus, Ibnu Hazm dia mentarjihkan, mentarjih ni maksudnya dia memilih pandangan yang lebih kuat iaitu 5 kali kenyang. Tarjih ni bermaksud kita memilih pandangan ini yang lebih selamat iaitu 5 kali kenyang. Maksudnya budak itu dikira anak susu berdasarkan 5 kali kenyang dengan menghimpun semua dalil umum ini dan terhenti dalil itu pada maksimum batasan yang dibuat oleh hadis iaitu hadis kata ardi'i saliman khamsa rada'at. So apa yang disebut oleh Aisyah itu 5 itu memberi maksud. Memberi maksud bermaksud itulah bilangan tertinggi. Begitu juga hadis Muslim kana fi ma anzal minal Quran asyara rada'at ma'lumat yuharrimna summa nasakhna bi khamsi ma'lumat. Sebagaimana dikatakan dulu Al-Quran kata 10 kali susuan kemudian diharamkan dan dinasahkan dengan 5 kali. So hadis ini menunjukkan inilah angka ataupun bilangan batasan yang paling tinggi yang disebut oleh Nas. Jadi ini adalah pandangan yang lebih kuat berdasarkan umum nas-nas 1 dan 2 yang dipegang oleh golongan 1 dan 2 ini yang menunjukkan bahawa bilangan susuan yang paling tinggi yang boleh kita pegang untuk menjadikan seseorang itu ibu susu ialah 5 kali kenyang. Maksudnya confirm dia minum susu tu tak muntah, tak jadi kencing, memang jadi darah daging. Okey, maka ini kita kata telah menjadi anak susuan kepada ibu susu tersebut. Kemudian kesan penyusuan. Okey, kesan penyusuan sebagaimana hadis Bukhari Muslim tadi, yuharrimu minal rada'ah ma yuharrimu minan nasab. Diharamkan daripada susuan sebagaimana apa yang diharamkan daripada nasab. Iaitu apa dia? Haram ni bermaksud haram mahram lah. Pertama adalah dari segi aurat dan khalwat. Contohnya anak angkat bermaksud aurat dia dengan khalwat, kebenaran kepada untuk bersama itu dibenarkan. Boleh buka. Yuharrimu minal rada'ah ma yuharrimu minan nasab. Maksudnya haram itu bukan masuk haram pada masuk aurat khalwat itu, tapi haram itu masuk haram kahwin. Bila haram kahwin maksudnya mereka boleh buka aurat. Mereka boleh berkhalwat. Contoh dengan anak angkat. Sebab tu dalam Islam kalau boleh nak ambil anak angkat, mesti ambil anak angkat yang umur dia bawah 2 tahun. Supaya apabila anak angkat itu bawah umur 2 tahun, jika si ibu angkat tadi menyusukan anak itu akan dikira sebagai anak susuan dia. Bila dia anak susuan dia, dia boleh buka aurat lah. Suami dia boleh buka aurat, adik-beradik susuan dia yang lain boleh buka aurat, tak ada masalah. Tetapi kalau dia ambil anak angkat umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak aci dah lah, tak dikira sebagai anak angkat. Sebab syarat untuk susuan tadi ialah umur 2 tahun ke bawah. Yang kedua adalah musafir. Musafir bermaksud boleh bawa untuk pergi musafir lah. Dia seperti anak kandung kita lah. Maksudnya tak ada isu khalwat lah. Duduk dalam kereta 2 orang malam-malam 2 pagi travel daripada Penang ke Johor contoh. Tak ada masalah sebab itu adalah anak angkat dia. Anak susuan dia. Anak susuan. Maksud saya ni anak susuan lah kalau anak itu anak angkat dia. Dan nikah kahwin. Maksudnya haram tak boleh kahwin lah. Dari segi itu maksudnya jika anak susuan itu bercinta, bertemu pada masa besar dia nanti 20 tahun akan datang, bertemu di USM ke di tempat kerja ke, mereka haram kahwin. Sebab mereka adik-beradik susuan. Malah mereka boleh menjadi wali lah. Wali maksud saya penjaga lah, bukan bermaksud wali untuk nikah ni. Tapi wali yang jika tak ada orang lain dah, ada adik-beradik susuan saja. Jadi adik-beradik susuan lah yang akan menjadi penjaga pemelihara kepada adik-beradik susuan dia yang lain. Dan nafkah. Nafkah tu begitu juga. Jika tidak ada orang lah yang boleh cover untuk bantu dalam memberi memberi bantuan, memberi untuk belanja hidup, maka maka adik-beradik susuan lah yang boleh. Contoh tak ada orang lain. Contohnya dia ada anak 2 orang. Seorang anak angkat yang disusukan, seorang anak kandung. Tiba-tiba anak kandung ni perempuan, anak angkat ni lelaki. Contoh tak? So jika tak ada orang lain, anak angkat lelaki itulah yang apabila dia contohnya dia abang, dia lah bertanggungjawab untuk jadi wali dari sudut menjaga kebajikan, dari sudut memberi nafkah dan sebagainya.
Sebab itu penyusuan sangat penting. Penyusuan sangat penting. Dia bukan macam suka-suka saja bagi susu dan sebagainya. Okey. Okey, ada soalan Saya tengok jap. Okey, Amirah Hanani dia ada soalan. Dia kata saya ada soalan, ibu muda yang tak kahwin lagi tapi dah ambil anak akak bawah 2 tahun dan dia susukan anak itu, tapi susu tu hasil makan pil untuk menghasilkan susu. Jadi dikira sebagai anak susu tak? Ya, betul. Ibu yang belum ada anak, dia dari segi biologinya susunya tak akan ada. Dia tak akan ada. Wanita yang tak melahirkan anak, dia tak akan jadi susu dia kan. Susu ni dia macam biologi dalam diri seorang ibu. Dia akan jadi bila dia melahirkan anak, bila dia mengandung tu tempoh itulah susu dia hidup. Apa nama panggil? Dia menjadi. So biasanya ibu yang tak kahwin ni dia akan ambil pil. Pil ini pil hormon atau pil perangsang, tak kira lah apa nama pil itu, dia akan menjadikan tubuh dia itu ataupun kilang susunya hidup dan memproses susu dan keluarlah susu. Jadi adakah susu itu dia kira susu ibu atau susu pil? Tentulah susu ibu sebab dia keluar daripada badan dia kan, walaupun dia guna hormon. Jadi tetap dikira sebagai susu dia juga dan anak itu akan jadi anak susu walaupun dia guna pil. Tak ada masalah. Dia tetap dikira susu ibu. Dia bukan susu itulah. Cuma memang berlakulah. Saya ingat ada pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan ada. Saya kalau tak salah saya dengar dululah dia tak dapat anak. Dia kahwin tak dapat anak, kemudian dia ambil anak angkat. Jadi dia pun pergi jumpa doktor, dia konsult, doktor suruh dia ambil pil hormon dan kemudian dia bagi susu. So anak tu akan jadi anak susuan dia lah. Anak susuan dia. Walaupun dia guna pil, tak ada masalah. Janji susu dia. Macam juga isu susu. Satu lagi saya nak tanya anda, apakah hukum jika susu anak kita disusukan oleh non-Muslim? Ya, anda tak tanya pun. Seorang anak kita contohnya disusukan oleh jiran kita, seorang Chinese contoh. Anak kita tinggal anak kita kat rumah, kita pergi kat kedai sak je, anak kita menangis, dia pun datang tengok anak kita, dia pun panik, tak tahu macam mana dia nak diamkan anak kita, tiba-tiba dia bagi susu dia. Seorang Chinese katakan dia bagi susu dia kat anak kita. Masa tu dia baru sudah makan gulai babi contoh. Contoh saja ni. Jadi adakah susu dia tu najis? Seperti najis babi itu? Tidak, susu tidak. Susu ibu, sekalipun dia baru sudah minum arak 2 botol ke, ataupun dia baru sudah makan sup, sup babi tu, bak kutih tu, dia baru sudah makan, kemudian dia terus pergi bagi susu yang keluar itu adalah susu ibu. Bukan susu cap babi, bukan susu cap arak, bukan. Dia tetap susu yang halal. Jadi pegangan kita ulama pun dalam kitab menceritakan tidak ada agama pada susu. Saya boleh cakap macam itulah. Tidak ada agama pada susu. Susu daripada non-Muslim, walaupun dia beragama Buddha atau Kristian, dia tetap susu yang harus diminum, yang boleh diminum. Cuma kita kontrol lah. Tidaklah sebebas itu. Itu yang ulama kata makruh tu. Makruh jika terlalu bebas. Siapa nak susu saya sila datang. Tidaklah kan. Tetapi nak cerita jikalah anak itu terminum susu daripada seorang yang non-Muslim pun, susu itu tidaklah najis. Dia tetap sebagai susu juga. Okey, apa lagi? Sebab saya ingat tajuk susuan ni dah habis. Okey, kita bincang beberapa kes lah. Kes lain lagi yang saya boleh bincang dengan anda ialah seorang suami dia balik jogging, katakan tak. Kalau suami isteri bekerja ni, biasanya isteri dia akan perah susu dia. Dia akan perah susu dia banyak-banyak dalam botol-botol kecil, dia letak dalam freezer. Dia letak dalam freezer lah. Ataupun dia letak bawah dalam peti biasa tu kan. Untuk anytime dia boleh panaskan bagi kat anak dia. Jika suami tiba-tiba tak tahu, balik kerja, balik jogging, katakan jogging balik penat ni, biasa balik lepas jogging dia akan minum susu segar lah, Farm Fresh ke apa ke yang segar dalam peti tu. Buka-buka dia ingat susu Farm Fresh, dia pun minum habis 3 botol. Bagus dia kata, susu ni tawar, tak ada low kalsium, low apa ke. Adakah adakah jadi anak susu ataupun adakah suami itu telah bersalah dan sebagainya? Tidak. Yang saya kata tadi lah, susu
adalah harus diminum oleh sesiapa sajalah, cuma tidaklah sewenang-wenangnya kita buat gerai jual kan. Sebab dulu pernah dengar tak, dulu ada satu zaman pernah dibincangkan, boleh tak susu ibu ni, sebab susu ibu kalau ikut kesihatan, kalau anda terutama wanita-wanita baca, dia banyak khasiat untuk budak. Sebab tu budak ni kalau baca doktor punya, jangan campur dengan susu dia panggil susu susu formula kan. Jangan campur susu ibu dengan susu formula, kalau boleh susu ibu saja. Dan bayi yang menyusu dengan susu ibu saja, walaupun dia tak makan, tak minum dalam masa 6 bulan pertama tu, dia boleh survive, dia boleh hidup, dia cukup kalsium, dia cukup dia cukup vitamin dan sebagainya. Jadi ada golongan fikir, macam mana kalau kita ambil susu-susu ibu yang ini, kita jadikan dia susu tepung, kita tepungkan dia kan, dia buat tu packing, letak dalam tank, jual. Itu yang ulama bincang dulu, pernah bincang yang disebut bank susu ke, tak, bank susu dan sebagainya. Ini yang kita bincang sebab kita risau dia akan menjadi isu tadilah kesan anak susuan. Cuma bila dibankkan susu, mungkinlah tak tahu siapa susu siapa kan. Kalau dia campur susu tu lagilah tak tahu kan, tapi dia akan menimbulkan isu campur aduk lah, campur semua. Ini yang dalam syarak kita jagalah dari segi, sebab dia memberi kesan kepada hukum dari sudut mahram, seorang itu haram kahwin dan sebagainya. Sebab itu tidak digalakkan, supaya kita kenal, supaya kenal. So kalau kenal tak ada masalah, anda rekod lah. Kalau seorang contohnya dia ni banyak susu, badan dia sihat, besar, kalau sekali dia perah tu boleh 2 cawan. Bayangkan sekali tekan 2 cawan, banyak mana cawan dia susu dia dapat dah, katakanlah. So dia akan bagi susu dia kepada anak-anak jiran dia yang isterinya ataupun mak dia kekurangan susu, tak sihat kan, selalu masuk dalam ward ke, selalu kerja overtime ke, tak ada nak bagi susu, dia pun bagi susu dia. Tidak apa, asalkan dia tahu siapa yang minum susu dia, dan orang budak yang minum susu itu juga tahu siapa yang ambil susu itu daripada badan daripada mak tersebut, supaya kita tahu nanti, sebab dia memberi kesan kepada hubungan nikah kahwin lah, hubungan nikah kahwin. Yang penting di sini adalah dari segi hubungan nikah kahwin ni, sebab yang ni paling penting sekali, hubungan nikah kahwin dan perwalian. Sebab kita risau akhir zaman ini berlaku masyarakat yang terlalu bebas dalam sosial mereka, minum susu daripada mana-mana sumber, ataupun dia selalu tukar kerja, tak? Dia kerja sekejap, dia kerja, katakan dia kerja setahun di Kedah Halus Star, setahun dia kerja di Ipoh, lepas tu dia pindah ke Temerloh, kemudian pindah ke Kota Kinabalu, kemudian pindah ke Miri Sat. Di setiap tempat itu dia hantar anak dia kepada babysitter ataupun pengasuh, dan setiap tempat tu. Dan setiap tempat tu kadang-kadang dia bagi susu, ataupun dia lupa hantar susu kan. Kadang orang hantar anak ke pengasuh ni, dia akan hantar dengan tin susu kan, dia hantar dengan baju pampers dan sebagainya. Kadang-kadang dia terlalu sibuk, tak dan susu habis. Lah dia call kat makcik pengasuh tu, makcik ataupun kak, tolong bagi susu kakak dululah. Saya tak dan nak supply susu, contoh ada. Jadi ini yang kita takut, dia akan menyebabkan berlakunya isu anak-anak susuan yang tak boleh dikesan. Dikesan ni bahaya ni, dia macam COVID-19 jugalah kan. Sekarang ni kita pergi kedai semua, dia orang ambil nombor telefon sebab takut. Kita takut yang itulah, nanti tak tahu siapakah anak susu kita. Kalau kita boleh tahu, senang. Oh, dia ni anak angkat saya dan dia juga adalah anak susu saya, kita tahu tak. Ni takut dalam kampung tu ada 10 orang yang pernah menyusukan dengan dia, tapi tak tahu siapa. Saya tak ingat dah, dulu saya pernah menyusukan, contohnya 10 orang daripada anak-anak dalam kampung saya ni, 10 orang saya pernah susukan. Dekat seminggu dia berkampung. Masa tu banjir, banjir semua kena pindah kat rumah saya. So saya dalam nak tolong mereka ni, saya susukan juga anak-anak mangsa banjir, katakanlah tau. So dia memberi kesan kepada 10 orang yang tak tahu anak susuan dia dalam kampung tu. Dari sudut fiqh sebenarnya, hukum dia, jika tak tahu, kita akan haramkan satu kampung daripada berkahwin dengan anak dia, sebab ditakuti semua itu mempunyai hubungan anak susuan. Sebab tu penting
hubungan anak susuan ini untuk dia kena pasti. Tak. Cuma kalau anda tanya saya lagi berapa kali kita pegang yang Syafi'i lah 5 kali kenyang. 5 kali kenyang kita pegang Syafi'i lah. Ini di Malaysia lah. Tapi kalau anda pegang Perlis sekali kenyang. So Syafi'i ni lebih jelas 5 kali kenyang kerana berdasarkan kepada kita fikir macam ni lah. Kita fikir senang nak kira dan confirm. Maksudnya confident. Confident maksudnya mungkin dia sekali kenyang dia macam minum sikit kan, macam saya kata tadi, budak kan dia bukan dia minum ni macam kita makan nasi sampai sendawa sampai kenyang baru kita lari kan. Budak ni kadang dia hisap cucuk dia pergi tengok TV, dia hisap dia pergi ambil mainan dia main, lepas tu dia datang pula. Jadi macam mana nak tahu dia kenyang? Itulah pandangan yang dikatakan oleh Syafi'i ini untuk lebih reliable, lebih kukuh, lebih boleh dipercayai 5 kali kenyang. Maksudnya dia datang, dia pergi, dia datang, dia pergi, at least kita tahu, oh ini dah mencukupi yang dia akan jadi anak susuan. Okey, ada soalan lain. Anak susuan tak boleh detect ke melalui DNA? Ini anda kena tanya pakar sains lah. DNA, adakah DNA dia akan jadi sama? Saya pun tak pastilah. Sebab DNA ni dia ikut genetik, bukankah dia ikut genetik? Genetik XY tu dia akan ikut genetik si ayah dengan si ibu lah. So anak susu ni dia akan masuk kemudian. Itu pandangan saya, tapi saya tak pasti. Yang ni anda kena tanya bahagian susuan lah. Tapi saya rasa tak kot. Saya rasa tak ni sebab apa? Saya contohnya macam ni. Kalau kita kata boleh detect melalui DNA, contohnya anak orang negro lah. Kat USM ni ramai orang daripada Nigeria kan. Kat USM ada berapa orang daripada, bukan beberapa lah, ramai juga daripada Nigeria yang datang kat sini. Nigeria anda tahulah anak dia dengan rambutnya yang bertempek tu, contoh saja bukan untuk mengutuk ni, tapi untuk menceritakan memperihalkan. Tak apa. So contohnya dengan rambut yang dia macam tu, dengan kulit dia yang gelap, tiba-tiba anda susukan, katakanlah. Takkanlah DNA anda boleh muncul dalam tubuh dia. Takkanlah kulit dia yang macam tu akan jadi putih selepas dia membesar. Tidaklah kan? Saya rasa tidak. Dia hanya menjadi darah daging dalaman sajalah. Dia tidak akanlah menjadi pigmen kulit dia akan lebih cerah sebab dia telah disusukan oleh orang Asia yang putih. Saya rasa tak. Jadi saya rasa pengaruh DNA itu secara besarnya tidak. Kalau menjawab soalan siapa ni, Amirah Hanani lah, saya rasa tidak. Tidak. Cuma dari segi hukum. Sebab tu dalam Islam ni hukum kita banyak berdasarkan kepada berdasarkan dia bukan something yang semestinya boleh diisi. Boleh diuji, tidak. Macam kalau kita bincang bab bab batal wuduk lah kan. Tidak something yang sentiasa boleh diuji, tidak. Okey, soalan lain. Husna tanya, adakah ada sijil atau surat yang dikeluarkan untuk mengesahkan seorang itu adik-beradik susuan atau anak susuan? Tidak ada. Husna, tak ada lagi. Kalau ada bagus juga. Maksudnya kita buat satu deklarasi setiap kali kita seorang itu susukan anak, dia buat satu surat akuan yang disahkan oleh JAKIM ke kan, Majlis Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Daerah. Tidak. So tidak, ini adalah dia lebih kepada hubungan sosial kita lah. Dan kita tahu kan, contohnya macam ni, lama tak jumpa, contohnya anda lah, bukan anda, orang lain. Contohnya kita pernah kerja di Johor contohnya. Masa kita kerja Johor, kita hantar anak dia dekat Makcik Kiyah contoh. Makcik Kiyah lagi. Makcik Kiyah ni pernah menyusukan anak kita. Okey, selepas 15 tahun, 20 tahun, kita pun rasa, kita katakan kita daripada Penang tak. Tiba-tiba kita pergilah melancong ke Johor selepas 15 tahun, kita pun teringat, dulu aku pernah kerja kat Johor ni. Jom pergi tengok makcik ni, Kak Kiyah ni. Contohnya makcik Kiyah ni yang pernah tolong kita dulu, contoh tak. Pergi-pergi, makcik Kiyah kata, ingat lagi kat awak ni lah anak ni yang umur 12 tahun ni, dulu makcik Kiyah yang susukan. Tak, contoh. Jadi di situlah baru kita tahu, rupanya ini mak susu saya. Biasanya macam tu lah dalam adat pergaulan kita di Malaysia hari ni. Tak ada lagi. Saya ingat seluruh Malaysia, seluruh dunia pun tak buat. Saya rasa negara Islam tak buat. Dia adalah daripada
daripada penelitian, daripada simpanan rekod maklumat yang diketahui oleh ahli keluarga itu. Sebab itu sebenarnya yang ini penting contohnya mak ayah dia kena beritahu kalau katakan awak ni sebenarnya adalah adik-beradik susuan dengan makcik Kiah di Johor, kena beritahu kalau boleh. Sebab apa kita tak tahu, hari ni kan orang mati anytime boleh mati tak. Kena langgar kan. Pelajar USM pun ada berapa orang dah yang meninggal baru masa PKP baru ni, ada seorang accident dah mati di mana, di susu masuk USM ke, susu nak pergi ke apa, tak kira lah pergi mana pun maksudnya anytime dia mati. Kita takut bila mak ayah dia mati, yang mak ayah dia tahu ada hubungan susu galur dia dengan adik-beradik susuan makcik Kiah ke makcik Kalsum ke kat mana-mana, at least dia tahu. Sebab tu bagi saya apa yang ditekankan oleh ulama dalam slide saya tadi, yang ulama kata makruh ini adalah kerana itulah kerana kita takut pergaulan yang terlalu bebas dalam masyarakat kita, yang tidak ada rekod, yang tidak ada maklumat yang bertulis macam ditanya itu akan menyebabkan nanti takut tiba-tiba dia dah kahwin anak 2, anak 3 baru tahu rupanya kita adik-beradik susu. Ya, apa akan jadi jika dia adik-beradik susuan yang dia tahu kemudian? Maka dari segi hukum syarak pasangan itu mesti dipisahkan dari segi hukum macam tu. Dia tak boleh kata alamak dah terlanjur dah kita ada anak 2 3 ni teruskanlah tidak. Sebab itu dalam hukum syarak mungkin anda dah belajar dengan Dr. Atik, selain talak dia ada satu perkataan lagi kan, iaitu firaq ataupun faraq. Firaq ataupun faraq kalau saya taik dia ialah faraq. Faraq ataupun firaq lah. Firaq ni perpisahan, faraq ni adalah sama jugalah. Maksudnya pasangan itu akan difaraqkan, akan dipisahkan. Bila kita sebut faraq ni, dia adalah satu istilah yang digunakan untuk memisahkan antara suami isteri oleh kuasa undang-undang. Maksudnya pasangan yang berkahwin pasangan yang berkahwin kerana tadi ada hubungan adik-beradik, hubungan susuan, apabila diketahui mereka itu sebenarnya adalah adik-beradik susuan, walaupun mereka telah ada anak 7 ataupun 8, dari segi hukum fiqahnya mereka hendaklah difaraqkan, mereka dipisahkan kerana perkahwinan mereka itu adalah tidak sah, ataupun kita panggil perkahwinan mereka itu fasik. Cuma baru tahu, yalah tak apalah baru tahu, tapi dari start dia tahu tu dia kena pisahkan. Tapi kita taklah kata dia berdosa tapi start daripada tahu tu dia hendaklah dipisahkan. Dan anak-anak itu kalau dari segi hukum kita belajar hari itu, nanti pun kita akan belajar, anak itu boleh dinasabkan lagi kepada ayah dia setakat itu sajalah kerana atas dasar wata'i syubhat ataupun wata'i yang kita tak tahu. Tetapi pasangan itu kena pisahkan. Sebab itu anda kena alert lah. Bukan nak kata kita yang akan melaluinya, tapi kita takut ada antara anggota keluarga kita dan sebagainya yang terlibat, ataupun anggota masyarakat sebelah kita, kawan-kawan kita yang terlibat dengan perkahwinan dengan adik-beradik susuan, keluarga susuan ini, supaya mereka tahu ada batasan yang boleh, ada batasan tak boleh. Boleh dari segi buka aurat tu boleh, tidur serumah tak boleh. Tetapi haram dari sudut kahwin tu tidak boleh. Selagi sekalipun mereka itu mempunyai anak yang ramai dan sebagainya lah. Okey, ada soalan lain? Saya hanya soalan je lah sebab saya dah habis tajuk ni. Saya tak nak start lagi hadanah, kita start esok tajuk hadanah ni. Hari ni kita habiskan susuan. So boleh dapat tentang susuan. Anda kena ingat yang paling penting anda kena ingat, susu itu dia masuk macam mana pun dia masuk dalam perut. Yang penting susu itu masuk dalam perut. Yang kedua anda kena ingat dia akan memberi kesan kepada pengharaman ahli keluarga inilah yang semua haram dengan anak susu ini, haram berkahwin dengan satu batalion ahli keluarga inilah atau bawah tepi kanan ni. Yang satu lagi yang anda kena ingat dari segi syarat susuan lah untuk menjadi mahram,
Untuk menjadi anak susuan dia mesti ada 2 syarat, iaitu usia kurang daripada 2 tahun dan 5 kali kenyang. Okey? Okey, setakat itu saja untuk kuliah pada hari ini. So, saya ucapkan selamat hari raya bagi mereka yang masih berhari raya dan selamat hari raya 6 kepada mereka yang dah berpuasa 6. So, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi esok ya.